Salam sejahtera saya ucapkan kepada Profesor Dr. Muhammad Aziz dan rakan-rakan sekalian. Kami dari kumpulan 7 akan membentangkan tajuk kekeluargaan dan delikwensi. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Lovina Natasha anak Benevi yang mengangkat matriks D2021-2098729. Seterusnya, Hai, nama saya Nur Azura binti Mustafa, memegang nombor matrik D2021-2098731. berikut merupakan isi kandungan yang terdapat dalam slide dan tajuk kami. Baiklah, marilah kita memulakan pembentangan dengan pengenalan. Poin yang pertama, hubungan antara keluarga dan delikwensi merupakan faktor yang dapat dikaitkan selagi terdapat tindak balas antara masyarakat terhadap delikwensi. Maksudnya di sini, keluarga merupakan faktor utama yang boleh menyumbang kepada delikwensi. Dalam penyelidikan sejarah pembangunan sistem keadilan juvana di Amerika Syarikat, sikap ibu bapa, pengabaian dan ketidakcekapan dalam mendidik anak-anak terletak di sebalik banyak praktis dan pembaharuan institusi dalam pengendalian persalah juvana pada abad ke-19. Penyelidikan sejarah mendapati bahawa penghuni institusi awal juvana merupakan kanak-kanak daripada keluarga yang kehilangan salah satu ibu bapa ataupun kedua-duanya sekali. Maksudnya di sini adalah separuh daripada kanak-kanak yang masuk ke juvana adalah datang atau berpunca daripada masalah keluarga yang dihadapi oleh mereka sendiri. Andaian tersirat mengenai peranan keluarga dalam mencegah delikwensi adalah sebuah keluarga yang sempurna. Maksudnya, andaian tersebut menyatakan bahawa keluarga yang utuh boleh menjadi penghalang kepada delikwensi daripada berlaku secara berterusan. Sebelum kesan industrialisme di Amerika, terdapat keluarga tipikal yang diberi peranan dalam pendidikan, disiplin dan penyelidikan juvana pada abad ke-17 dan 18. Pada tahun 1988, pengaruh keluarga mula diberi perhatian atau keutamaan kepada sistem kerajaan berkaitan dengan penjagaan dan pendidikan kanak-kanak. Namun, peranan keluarga dalam mendidik dan membesarkan anak-anak lelaki tetap diberi keutamaan dan menjalin nilai institusi yang penting dalam masyarakat Amerika. Walau bagaimanapun, sifat keluarga tipikal telah berubah kepada keluarga Amerika yang moden yang merangkumi beberapa peraturan selain daripada kedua-dua ibu bapa dan anak mereka. Dalam masyarakat kontemporari, berlaku perceraian separuh daripada semua perkahwinan. Maksudnya di sini, punca utama delikwensi berlaku adalah disebabkan ibu bapa yang tidak bersama lagi, di mana kadar perceraian melebihi daripada kadar perkahwinan. Sekarang kita beralih ke isi kandungan yang seterusnya, iaitu kemusnahan rumah tangga dan delikwensi. Kemusnahan rumah tangga ini berpunca daripada seorang atau kedua-dua ibu bapa kandung yang tidak kekal bersama dalam tempoh masa yang lama. Contohnya seperti perceraian, perpisahan atau kematian. Menurut penyelidikan GLUE dan GLUE 1950, terhadap 1,000 orang lelaki, di mana 500 orang lelaki terlibat dalam delikwensi dan berasal daripada rumah tangga yang berpecah belah dan tidak harmoni. Manakala 500 lagi terdiri daripada lelaki yang tidak terlibat dalam delikwensi dan juga masalah rumah tangga yang berpecah belah. Dan terdapat beberapa kesan negatif broken home terhadap kanak-kanak sehingga menyebabkan kanak-kanak terjebak dalam perbuatan-perbuatan negatif ataupun jenayah ataupun lebih dikenali sebagai delikwensi. Menurut kajian Wallenstein et al. 2000 mendapati bahawa lebih daripada 1 juta kanak-kanak di Sweden menyimpulkan bahawa kanak-kanak yang dibesarkan dalam keluarga yang utuh berbanding keluarga yang tidak utuh mengalami kecederaan dari segi mental dan fizikal. Yang tidak utuh mengalami kecederaan dari segi mental dan fizikal. Contohnya seperti kecederaan dari segi tubuh badan dan juga gangguan mental. Sekarang kita akan balik ke meta-analisis. Meta-analisis ini dia merupakan satu usaha untuk menganalisis beberapa kajian bebas dalam satu analisis gabungan. Meta-analisis penyelidikan mengenai rumah tangga yang rosak dan kenakalan menyimpulkan bahawa terdapat kesan rumah tangga yang rosak terhadap kenakalan. Tetapi,
Kesannya adalah sederhana dan layak diterima oleh beberapa faktor lain. Dan terdapat juga sedikit pertikaian mengenai ibu bekerja yang menyumbang kepada delinkuensi, di mana menurut sesetengah belia mendapati bahawa delinkuensi terhadap kanak-kanak ini adalah berpunca daripada ibu yang bekerja atau berkejaya. Kenapa boleh wujudnya perspektif seperti itu? Kerana para belia merasa bahawa kanak-kanak kurang diawasi atau kurang diberi perhatian oleh ibu mereka, sehingga mereka terjebak dalam delinkuensi. Hal ini kerana para belia berasa bahawa ibu yang berkejaya ini terlampau sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Seterusnya, dalam konteks kejiranan menawarkan satu lagi hubungan antara keluarga dan delinkuensi, iaitu hubungan tidak langsung, di mana tempat tinggal atau kawasan kejiranan boleh menyumbang kepada risiko delinkuensi remaja, di mana mereka yang tinggal di kawasan kadar delinkuensi yang tinggi kemungkinan terlibat ataupun mendapat peluang ataupun risiko yang lebih besar untuk terlibat dalam hal-hal jenayah dan juga delinkuensi berbanding mereka yang tinggal di dalam kawasan kejiranan yang mempunyai kadar delinkuensi yang rendah. Seterusnya, pada pertengahan 1990-an, satu lagi kajian eksperimen yang bernama Moving to Opportunity atau MTO. Apakah itu MTO? MTO merupakan projek menyediakan voucher ataupun kemudahan perumahan ekonomi secara rawak terhadap penduduk yang berpendapatan rendah. Berikut merupakan syarat-syarat yang ditetapkan dalam MTO. Yang pertama, berpindah ke kawasan kejiranan yang kadar kemiskinannya tidak melebihi 10%. Kedua, berpindah ke mana-mana kawasan kejiranan pilihan mereka. Ketiga adalah tidak bergerak tetapi masih menerima perkhidmatan sosial. Baiklah, sekarang kita beralih ke isi kandungan seterusnya, iaitu hubungan kekeluargaan dan delinkuensi. Hubungan kekeluargaan memerlukan interaksi antara ahli keluarga, termasuklah dari segi corak disiplin dan penyeliaan terhadap ahli keluarga. Dan seperti yang dinyatakan, Clue telah mengkaji bahawa hubungan yang signifikan antara broken family dan delinkuensi merupakan satu set faktor yang penting dalam penjelasan delinkuensi. Berikut merupakan 5 jenis hubungan kekeluargaan yang dapat disimpulkan oleh Clue, iaitu disiplin bapa, pengawasan oleh ibu, kasih sayang bapa kepada anak lelaki, kasih sayang ibu kepada anak lelaki dan kesepaduan keluarga. Salah satu kesimpulan asas yang dapat dikena pasti oleh Clue iaitu ikatan kekeluargaan, ikatan emosi, kebahagiaan dalam kekeluargaan. Maksudnya di sini, hubungan kekeluargaan haruslah diterapkan keharmonian kerana ianya penting dalam menjelaskan delinkuensi sama ada rumah tangga tersebut secara fisikalnya utuh atau tidak. Seterusnya, dalam penyelidikan Yi menyimpulkan bahawa hubungan kekeluargaan lebih penting dalam penjelasan delinkuensi daripada struktur fizikal kekeluargaan. Seterusnya, perceraian menghasilkan sebuah hasil kumulatif dalam beberapa keadaan atau peristiwa sehingga hal ini boleh menjejaskan sikap dan tingkah laku anak-anak di rumah dan juga di luar. Seterusnya, para saintis di Pusat Pembelajaran Sosial Origin iaitu OSLC menawarkan model paksaan untuk menerangkan interaksi antara ahli keluarga yang bercanggah yang boleh menyebabkan kanak-kanak menjadi permusuhan, memberontak dan akhirnya membawa kepada delinkuensi. Ibu bapa yang terlalu mengengkang ataupun mengikuti kehendak anak-anak mereka akan mewujudkan sebuah tahap ataupun corak disiplin yang lemah dalam diri kanak-kanak ataupun anak-anak mereka sehingga mereka terlibat ataupun terjebak dalam delinkuensi. Selain itu, faktor rakan sebaya juga boleh menyumbang kepada delinkuensi terhadap kanak-kanak. Oleh itu, pemilihan rakan sebaya dalam kalangan kanak-kanak amatlah penting dan memainkan peranan kerana sekiranya kanak-kanak tersalah memilih rakan, dia akan menyebabkan mereka secara tidak langsung terjebak dalam perbuatan-perbuatan yang tidak baik seperti perbuatan jenayah dan juga delinkuensi. Selain itu juga, masalah di rumah juga boleh memberi kesukaran kepada pihak sekolah terutama sekali guru dan rakan sebaya. Di mana sesetengah kanak-kanak ini dia mungkin mempunyai sifat biologi atau psikologi yang terpendam menyebabkan mereka terdedah kepada tingkah laku antisosial. Apakah itu tingkah laku antisosial? Tingkah laku antisosial bermaksud tingkah laku yang ganas terhadap individu lain
atau menyebabkan ancaman-ancaman bahaya dan kecederaan terhadap orang yang berada di sekelilingnya. Selain itu juga, kaedah keibubapaan yang kurang berkesan juga boleh menyumbang kepada delinkuensi terhadap kanak-kanak sama ada dari peringkat awal, pertengahan ataupun lewat remaja. Selain itu juga, kanak-kanak yang terlampau mengikut arahan dan akur dengan ibu bapa juga boleh mewujudkan masalah tingkah laku dalam diri mereka sendiri. Kerana sikap ibu bapa yang tidak konsisten, terlampau keras atau terlalu mengongkong kehidupan anak-anak mereka boleh menyebabkan kanak-kanak tersebut berasa rimas sehingga merasakan diri mereka tidak mendapat sebarang kebebasan, dan hal ini menyebabkan mereka berasa sangat tertekan sehingga sanggup terjebak dalam masalah-masalah delinkuensi ataupun kes-kes jenayah. Seterusnya kita masuk kepada pewaris delinkuensi. Terdapat persoalan yang timbul, adakah ibu bapa yang melakukan jenayah ni mewariskan jet atau sifat jenayah dan delinkuensi mereka kepada anak-anak. Hal ini kerana terdapatnya kolerasi antara ibu bapa dan anak-anak dari segi jenayah dan delinkuensi, tetapi bukan dari segi biologi sifat fizikal. Sebagai contohnya, menyimpulkan bahawa lebih separuh daripada sampel 2,261 banduan remaja institusi pemulihan di Amerika Syarikat menunjukkan bahawa terdapat ahli keluarga terdekat juga merupakan penghuni di penjara. Maksudnya, ahli keluarga kepada remaja yang terlibat dalam perbuatan jenayah juga merupakan banduan penjara. Terdapat tanggapan bahawa ibu bapa yang melakukan jenayah akan mengajar anak-anak mereka cara melakukan jenayah. Berdasarkan pembelajaran pola pemikiran tingkah laku jenayah berlaku secara vicarious, iaitu kanak-kanak mendengar dan melihat ibu bapa mereka yang melakukan jenayah dan menyokong sentimen yang memihak kepada tingkah laku jenayah. Menurut tokoh, sebagai contohnya mengatakan bahawa ibu bapa penjenayah mungkin mempunyai nilai dan matlamat yang berbeza berbanding ibu bapa konvensional. Maksudnya, ibu bapa yang melakukan jenayah ni tidak akan menganggap kesalahan yang dilakukan oleh anak mereka merupakan satu kesalahan, dan ibu bapa ni juga secara tidak langsung akan mempengaruhi anak-anak mereka untuk terlibat dalam perbuatan jenayah seperti mencuri, pondes sekolah dan sebagainya. Bagi hukuman dan delinkuensi, berlakunya perdebatan yang mempersoalkan adakah hukuman yang diberikan kepada kanak-kanak ni mampu memberi kesan yang positif ataupun tidak. Memukul kanak-kanak secara fizikal akan mengajar kanak-kanak untuk menangani situasi yang tertekan atau kecewa adalah melalui keganasan. Maksudnya, apabila menggunakan kekerasan kepada kanak-kanak ketika dalam keadaan marah, akan mendedahkan kanak-kanak supaya menangani setiap masalah atau tekanan yang dihadapi oleh mereka melalui keganasan. Terdapat tokoh yang mengemukakan bukti bahawa hukuman fizikal yang diberikan kepada kanak-kanak akan membawa kesan negatif jangka panjang, iaitu tingkah laku ganas dan juga delinkuensi. Terdapat pendapat bahawa hukuman ringan seperti memukul pada tangan atau punggung akan mengurangkan delinkuensi berbanding hukuman berat seperti menumbuk atau menggunakan objek pada kanak-kanak. Jika terdapat kasih sayang dan perhatian di sebalik didikan yang diberikan oleh ibu bapa, maka ianya dapat memberi kesan positif terhadap tingkah laku kanak-kanak. Seterusnya adalah penderaan dan delinkuensi. Penderaan kanak-kanak ni kita dapat definisikan sebagai tingkah laku yang sengaja dilakukan bagi menimbulkan kesakitan dan penderitaan yang teruk kepada kanak-kanak. Terdapat beberapa jenis penyalahgunaan hukuman. Yang pertama adalah penderaan fizikal, iaitu memberi kesan kesakitan kepada kanak-kanak dengan meninggalkan kesan leban, melecur dan juga seperti patah tulang. Yang kedua adalah melakukan pengabaian, iaitu kanak-kanak yang mengalami pengabaian ni akan merasakan kekurangan kasih sayang dan penjagaan daripada ibu bapa. Yang ketiga adalah seksual atau eksploitasi, iaitu kanak-kanak ni menjadi mangsa kepada perbuatan seksual, sama ada orang yang tidak dikenali, penjaga atau saudara mara sendiri. Pada tahun 1641, Massachusetts telah meluluskan undang-undang Badan Kebebasan yang termasuk peruntukan yang melarang penderaan oleh ibu bapa atau sebarang keturukan luar tabi'i kanak-kanak. Pada tahun 1870-an, Persatuan Pencegahan Kekejaman Terhadap Kanak-kanak SPCC telah ditubuhkan di New York. 1960-an,
C. Henry Kemp telah memperkenalkan konsep anak didera kepada American Academy of Pediatrics dan melancarkan dekad minat undang-undang perubatan dan sosial dalam pengenalan, pencegahan dan rawatan penderaan kanak-kanak. Selepas konsep anak didera diperkenalkan, perundangan dan tindakan perkhidmatan sosial mula membangunkan bekalan data, pelaporan statistik dan program intervensi untuk melindungi kanak-kanak daripada menjadi mangsa dera. Berdasarkan pemerhatian daripada Maurice Strauss, tindakan penderaan akan memberi kesan berpanjangan terhadap kanak-kanak dan juga masyarakat. Contohnya, kanak-kanak yang didera akan bertindak agresif dengan menyerang ataupun lebih teruk membunuh ibu bapa mereka sendiri. Akibat penderaan akan memberi kesan jangka panjang kepada mangsa yang akan dikaitkan dengan tingkah laku dan delikuensi. Rumusannya, keluarga merupakan antara faktor penting dalam memberi galakan, mengurangkan atau mengkontekstualisasikan delikuens. Hubungan kekeluargaan lebih penting terhadap delikuens adalah sifat hubungan kekeluargaan antara ibu bapa dengan anak-anak. Ibu bapa yang tidak mengambil berat, pengawasan dan perhatian terhadap anak-anak akan menjadi penyumbang kepada pelaku yang delikuens. Namun, tidak semua keluarga yang mengalami perselisihan dan bercerita konflik menjadi pendorong kepada delikuens, dan penderaan kanak-kanak juga tidak secara automatik akan mengakibatkan delikuens kepada kanak-kanak. Delikuens bukan dipengaruhi oleh hubungan keluarga saja, malah faktor kejirangan juga turut dititik beratkan. Walaupun pengaruh keluarga dalam pelbagai aspek sangat penting, namun konteks institusi lain juga sangat penting terhadap delikuens.